Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah dengan topik perbincangan kita hari ini, pelaburan emas, scam ataupun reality. Baik, Dr. Bad, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh, tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas, ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik. Jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur tu. Jadi di sini Dr. Bad, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Metal yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Metal Sedia Berhad ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah kompleks. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi ya, Dr. Bad ya, apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat ataupun khas untuk bisnes sahaja, bagaimana? Dia untuk semua. Kalau kita tengok dari sudut strukturnya, produk-produk ini boleh diakses ataupun boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat bermula dengan modal sekecil RM10. Maksudnya kalau kita ada RM10, kita dah start boleh join satu produk yang pertama, GSA, Gold Storage Account. Dan untuk kita participate dalam GLA dan GAA, dia punya prerequisite requirement dia adalah kita kena ada GSA dulu. Maka untuk start masuk dalam GLA dan GAA, kita kena masuk GSA, dan GSA ni macam saya sebut tadi boleh disertai dengan modal serendah RM10 pun. Maka dia boleh disertai oleh orang perseorangan walaupun tak modal tak banyak, dan dia juga di QM sendiri pun telah bekerjasama dengan banyak reputable bank seperti Bank Muamalat dan sebagainya, yang menyebabkan dia sesuai untuk orang panggil disertai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bila seseorang itu ingin memiliki emas daripada Quantum Metal ini, dia memiliki emas daripada GSA, iaitu dengan harga RM10 sahaja. Serendah RM10. Serendah RM10 sahaja. Baiklah. Okey, seperti yang Doktor maklumkan ya, nampak macam Quantum Metal ni mempunyai banyak potensi ya untuk terus mengembangkan sayapnya dalam pelaburan emas yang patuh syariah ya.
Jadi setakat ini bagaimana sokongan yang diberikan ya Dr. Bad oleh masyarakat ataupun industri kewangan ya terhadap quantum metal? Setakat ini, kalau setakat penglibatan kita dalam menasihati produk-produk yang ditawarkan oleh QM satu syarikat yang saya boleh katakan secara peribadi kerana saya ada hubungan yang orang panggil secara konstan dengan QM dalam menasihati produk-produk mereka. Kita kata QM sangat aspire untuk menjalankan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah yang pertama. Kemudian QM juga mendapat kerjasama daripada bank-bank Islam yang terkenal seperti Bank Muamalat dan Bank Affin yang pastinya akan membuktikan atau memberi indication bahawasanya perniagaan ini dilakukan ialah orang panggil genuine dan mematuhi syariah. Dan kita kata QM juga orang panggil dia mempunyai simpanan emas yang kita memang kita tahu. Kita sebagai penasihat syariah kita telah menjalankan audit dan sebagainya, dan emas-emas yang disimpan maksudnya dia melibatkan emas fizikal yang sebenar boleh diakses bila-bila masa sahaja, dan maka kalau seorang pelabur tu dia beli emas daripada QM, disimpan dalam GSA, dia participate dalam JLA dan JAA, kalau dia nak dapat emas anytime dia boleh redeem. Baiklah, fizikal emas tu adalah penting untuk memastikan sesuatu syarikat itu adalah patuh syariah ataupun tidak dalam pelaburan emas ya Dr. Bad. Okey, baiklah Dr. Bad, terima kasih. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula apakah itu kunci harga dalam urus jaga emas. Jadi jangan ke mana-mana. Sekejap sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baik Dr. Bad, sebelum saya bertanyakan mengenai isu pelaburan emas iaitu kunci harga, ya, saya nak bertanyakan pula kembali mengenai quantum metal ni. Mungkin Dr. Bad boleh secara ringkas ya memberitahu apakah ciri-ciri khas yang ada dalam pelaburan emas patuh syariah oleh quantum metal ini? Dalam quantum metal, antara ciri utama yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan oleh quantum metal, dia melibatkan emas fizikal yang sebenar. Maksudnya bila mana seorang peserta ataupun pelabur melabur dalam produk-produk QM, dia sebenarnya memiliki certain amount of gold. Dia ada memiliki gold yang sebenar yang boleh diambil bila-bila masa sahaja yang dia mahu, dan emas-emas ini disimpan di dalam tempat-tempat simpanan vault yang certified, yang diakui, dan dia pula di cover ataupun dilindungi oleh insurans dan takaful dan sebagainya, menyebabkan dari sudut keselamatan emasnya sangat-sangat terjamin insya-Allah. Dan yang kedua kita tengok QM sebagai orang panggil operator kepada pelaburan ini, dia bukan setakat mengajak orang supaya memiliki emas melalui GSA tadi, Gold Storage Account, dia juga menyediakan ekosistem. Dia ada GSA untuk memiliki emas, dia ada GLA, Gold Leverage Account, untuk memberi pembiayaan orang supaya boleh beli emas. Dan dia juga ada GAA, Gold Advance Account, yang mana bila orang tu ada emas, dia boleh mendapatkan pembiayaan yang mana dia pembiayaan ini di-back ataupun di-cover oleh emas yang dimiliki tadi. Maka emas tadi memberikan kepada dia kuasa beli untuk berbelanja dan sebagainya. Maka kita kata QM sebagai pelabur ataupun sebagai operator pelaburan ni, yang paling utama dia melibatkan fizikal emas yang sebenar, dan dia juga menyediakan ekosistem untuk orang sama ada masuk untuk membeli emas ataupun memberi pembiayaan untuk orang memiliki emas. Ada orang yang memberitahu kepada saya Dr. Bad ya, di quantum metal ni satu lagi ciri yang khas ni adalah pelanggan boleh buat pengeluaran emas secara fizikal ataupun ke dalam akaun pada bila-bila masa saja 24/7. Betul ke? Betul. Dia memang kita sebab QM satu, dia bekerjasama dengan bank-bank. Maka pelanggan-pelanggan yang membeli yang berurusan dengan bank yang bekerjasama dengan QM boleh mengeluarkan emas tadi dekat mana-mana cawangan bank yang terlibat. Dan dalam masa sama QM sendiri, yang setakat yang saya info yang saya ada, dia ada 5 cawangan yang mana customer di seluruh Malaysia sekiranya dia nak buat keluar pengeluaran emas fizikal ni, dia boleh pergi ke mana-mana cawangan yang 5 ni, dia boleh ambil emas dia.